Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam pencerahan, salam pertemuan, dan salam malam Isnin. Apa khabar saudara Man Hazman, saudara Mizi Aziz? Terima kasih hadir. Salam malam Mustafa Ilyas, saudara Mat Saleh, saudara Kamu Zaman Syarif, Cik Hud, ZRR, saudara Syahril 1982. Saudara Mustafa Ilyas, saudara Mansayur, Amiruddin Muhammad, saudara Abdul Hadi Syarif, saudara Muhammad Nasir, saudara Nenek Porak, Awi Noah, saudara Habil Zial Yahya, nama sedap. Saudara Saraf Maru, Saraf Maru dari mana pula ni saudara? Ibrahim Cik Muda, Openg Temu, saudara Mansayur, saudara Mak Khairul, saudara Muhammad Effendi, saudara Azra, saudara Thomas Tan, Kamarul Zaman Mak Syarif, Aizah Jamal, Khairul Paklang, Muhammad Fuzi, Azmi Cik Nordin, Nur Maria, Sebastian Monde, Taganaha, Sebastian Noge, Melati Fiah, dan teman-teman yang lain yang tak sempat saya santuni nak sebut satu-satu pun namanya. Tulisan kecil saja, saya minta maaf lah kalau besar tu laju saya boleh baca. Dan ramai yang masuk, terima kasih kerana hadir pada malam ini. Dan saya mohon agar yang saya perlukan daripada saudara adalah share, like, dan dia panggil join apa benda lah, selalu lupa lah tua-tua ni, menyertai. Kalau saudara rasa sukar dapat daripada Facebook, lari pergi ke Instagram. Saya buat dua-dua saudara. Baik, ini laporan hari ini. Kedudukan COVID-19 hari ini, hari Ahad, hari Minggu, saudara. Tanggal 25 Julai, sesuatu yang amat memeranjatkan saya hari ini, iaitu jumlah mereka yang dijangkiti oleh virus corona sudah pun mencapai angka 17,045 orang, dan yang terkumpul sudah 1,013,438 warga kita yang terkumpul yang dijangkiti oleh virus corona, saudara. 1 juta lebih. Aduh, kita kalau dapat duit 1 juta tu okeylah. Ini penyakit yang datang 1 juta. Nauzubillah minazzalik. Dan kematian pada hari ini adalah 92 kematian. Dengan jumlah kematian sudah 7,994. Tak kena gaya, besok naiklah 8,000 saudara. Di Perlis nampak gayanya ada peningkatan ya. Semalam 7, hari ini terus naik lagi 10 orang. Begitu juga di Kedah. Di Kedah ini suasana yang agak menggerunkan, sebagaimana yang saya nyatakan bahawa di Kedah semalam 867, dia susut daripada kemarin 937, kerana tiba-tiba hari ini melonjak kepada angka 1,216 warga Kedah yang dijangkiti oleh virus corona. Dan di Pulau Pinang juga ada peningkatan, semalam 505, hari ini 573. Perak, aduh macam mana ni, tak bakar teman tengok. Sebab semalam dia naik daripada 414 kepada 469. Hari ini dia terus mencanak kepada 609 orang di negeri Perak, 609 orang. Dan Selangor tentulah menjuarai. Ingatkan bukan juara Sukan Olimpik saudara, ini juara kepada jumlah mereka yang dijangkiti oleh virus corona. Semalam 7,351, hari ini 8,500 warga Selangor yang dijangkiti oleh virus corona. Dan jumlah keseluruhan sudah 367,469 warga di Selangor. Begitu juga di wilayah Persekutuan. Walaupun ada sedikit susut, semalam 2,400, tapi hari ini 2,045. Artinya untuk penduduk sekitar Lembah Kelang, wilayah Persekutuan dengan Selangor ni, jumlah mereka yang dijangkiti oleh virus corona hari ini adalah 10,500 orang, dan jumlah keseluruhannya sudah 477,000. Bukan jangka yang sedikit yang terkumpul di Lembah Kelang saudara ya. Di Putrajaya ada sedikit susut, semalam 59, hari ini 50. Tetapi di Negeri Sembilan lega sedikit. Semalam 625. Cuma angkanya masih lagi tidak baik, iaitu 513. Di Melaka sedikit susut, semalam seram lah kita tengok, sebab angka di Melaka semalam 631. Tapi di hari ini ada lega 370.
Di Johor terus meningkat, saudara. 3 hari lepas 722, kemudian semalam 804, hari ini 950 warga negeri Johor yang dijangkiti oleh COVID-19. Begitu juga di Pahang terus meningkat, semalam 406, hari ini 424. Saya hairan macam mana Pahang boleh meningkat, kerana selama ni bila saya memberi laporan di Pahang cuma 2 angka, tapi sekarang sudah naik 424. Di Terengganu juga ada peningkatannya, semalam 267, hari ini 273. Cuma di Kelantan lega sedikit, sebab semalam tu seriau juga, tiba-tiba dia naik 500. Cuma hari ini 266. Jadi berusahalah warga Kelantan untuk memutuskan jaringan ini. Di Sabah terus meningkat, ya. Di Sabah angka meningkat. 2 hari lepas 461, semalam 712, hari ini 818. Di Labuan susut, semalam 30, hari ini 21, dan agak melegakan di Sarawak. Sebab di Sarawak daripada 644 3 hari lepas, dia turun pada 461 dan hari ini 261. Itulah laporan yang dapat saya berikan berhubung dengan kedudukan COVID-19, saudara. Dan kalau kita mengikut angka untuk bulan ini saja, hari ini 25 Julai dengan 17,045 kes, artinya untuk bulan ini saja belum cukup bulan, saudara. Sudah 261,459. Sedangkan bulan lalu cuma 166,000. Hampir 2 kali ganda. Ini kita harus berhati-hati, ya, sebab bulan ini adalah bulan yang paling buruk, yang terburuk tentang jangkitan COVID-19, saudara. Cuma saya ingin mengingatkan sekali lagi, saudara, ya, varian COVID baru yang itu varian Delta ni, ia memberi kesan kepada orang walaupun yang telah diberi vaksin. Walaupun kita telah pun mengambil vaksin, sama ada 1 dos atau 2 dos, varian Delta ini dia boleh menjangkiti pada warga. Jadi anda harus berhati-hati kerana gelombang ketiga telah pun melanda dunia. Oleh itu saya menasihatkan saudara semua kunci diri, iaitu self guard, dengan jangan kita keluar rumah kecuali kalau benar-benar kita memerlukannya. Kemudian pastikan kita pakai topping berkembar, double decker lah. Bukan roti, saudara, topping berkembar, ya, topping litup ni, sewaktu kita berada di luar rumah. Dan jangan sekali makan di luar rumah untuk saat ini, sabar dulu. Serta jangan biarkan orang masuk ke dalam rumah anda, sama ada saudara ke apa ke, untuk masa ni tak perlulah. Mereka nak marah pun marahlah. Begitu juga jangan kita pergi pula bertandang ke rumah saudara kita dalam keadaan sekarang. Kita tak tahu, sebab ini musuh virus corona ini tak dapat kita lihat. Dia tahu bup aja melekap. Itu keadaannya. Kerana sehari ini langkah pencegahan ini sangat penting. Kerana orang banyak memandang rendah perkara ini. Sedangkan di Indo-Pakistan itu, India, Pakistan, dah berjuta orang yang mati. Jadi sebilangan besar penduduk dunia kabarnya akan musnah jika kita tidak mengambil langkah berjaga-jaga. COVID-19 tidak membezakan mangsanya. Mereka yang tidak berjaga-jaga akan terkena jangkitan. Jadi semua negara wilayah telah pun mengesahkan bahawa gelombang ketiga COVID-19 ini lebih serius dan boleh mematikan lebih ramai mangsa daripada gelombang pertama dan kedua. Oleh itu kita mesti berhati-hati dan mengambil semua langkah berjaga-jaga. Selamatkanlah kita semua daripada gelombang ketiga ini. Jangan kita menilai gelombang kedua dulu tak berapa banyak sangat yang serius. Kerana sejarah telah pun membuktikan, saudara, bahawa serangan COVID-19 atau virus corona ini sebagaimana seperti selsema Spanyol, bukan Spanish fly, saudara, selsema Spanyol, Spanish influence. Jadi Spanish influenza, bukan Spanish fly. Ini pernah menyerang pada tahun 1917 hingga 1919, 2 tahun. Jadi kita ni masuk tahun kedua ni. Berhati-hati, ini pasal yang paling penting, kerana gelombang ketiga itu lebih berbahaya dan berjuta manusia yang mati. Jadi ambillah iktibar daripada sejarah masa silam. Dan saya agak susah hati juga bila mendapat laporan bahawa Hospital Selayang, pihak Kementerian Kesihatan telah pun memutuskan, iaitu Hospital Selayang telah pun dijadikan hospital sepenuhnya untuk rawatan COVID-19 di samping Hospital Sungai Buloh. Artinya serangan virus corona ini masih belum dapat diputuskan jaringannya. Jadi berhati-hatilah dua teman. Pastikan kita sentiasa berjaga-jaga
Dan kitalah menjaga diri kita. Pastikan jaga kebersihan diri, berusahalah saudara. Kalau tak ada keperluan sebagai saya katakan tadi, tak usahlah keluar rumah. Duduk di rumah, diam-diam. Kalau ada makanan, makanlah apa yang ada. Tak payah nak pergi membeli, belah, nak pergi ke pasar dan sebagainya. Tidak ada keperluan sekarang ni. Kalau waktu ini terpaksa makan sardin lah saudara. Nak buat macam mana ya? Baik, kita pergi ke tazkirah singkat. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi Muhammad SAW, baginda bersabda, tidaklah seorang Muslim yang ditimpa suatu penyakit dan keletihan, kegusaran dan kesedihan, gangguan dan kesusahan, bahkan duri yang melukainya, melainkan akan menghapus segala kesalahan-kesalahannya. Ini adalah Sahih Bukhari ya saudara. Jadi pengajarannya, setiap yang dihadapi oleh seseorang, sama ada ia berupa kesenangan maupun kesusahan, termasuk musibah seperti COVID-19 ini, ia adalah merupakan ujian daripada Allah. Sebagai Muslim, sebagai umat Islam, kita hendaklah sentiasa sedar bahawa setiap kejadian yang berlaku dalam kehidupan kita ada hikmah yang tersendiri. Hanya Allah SWT yang tahu. Kerana apabila Allah mendatangkan ujian berupa musibah, kesakitan, kegusaran dan sesuatu yang mengganggu kehidupan kita, adalah sebagai penghapus kepada dosa-dosa dan mau meninggikan darjat kita agar hamba-Nya sentiasa dalam rahmat-Nya. Sampai itu kita akur dengan arahan pihak berkuasa. Jadi marilah kita menyerahkan segala-gala musibah yang datang ini dengan memperbanyakkan zikir yang diajar oleh Rasulullah kepada para sahabatnya. Kerana baginda Rasulullah bersabda, wahai Abdullah bin Qais, katakanlah la haula wala quwata illa billahil azim. Artinya tidak ada daya dan upaya kecuali dengan kekuatan Allah yang maha tinggi dan maha agung. Kerana ia merupakan simpanan pahala yang berharga untuk kita di syurga. Ini adalah hadis riwayat Bukhari, hadis yang ke-7386. Jadi saudara, saya berseru pada saudara, teman-teman, marilah kita menghadapi kesusahan, kepayahan, kesedihan dan kepahitan ini dengan bersabar dan redha. Moga Allah menggantikan dengan sesuatu yang lebih baik pada kita untuk masa hadapan. Semua itu ada dalam pengetahuan Allah. Saudara, mutara kita sedikit hari ini, saat anda menyampaikan kebenaran, pasti akan menemukan dua reaksi yang berbeza. Bagi yang bijak, mereka akan berfikir. Sementara yang bodoh, dia akan tersinggung. Kerana sulit untuk meyakinkan kepada seekor lalat indahnya sekuntum bunga daripada timbunan sampah kesukaannya. Jadi saudara, kita mencari bunga, kita bukan mencari sampah sarap. Itu adalah kata-kata mutiara hari ini untuk jadikan pedoman saudara. Baik saudara, saya harus memberi peringatan lagi bahawa memang terdapat adanya skamer yang menggunakan gambar saya, katanya tentang adanya geran global dan macam-macam lah. Saya mengharapkan semua ini adalah skamer yang mahu menipu saudara. Sebab sekali lagi saya jelaskan, saya tidak pernah melantik sesiapa pun mewakili diri saya, ataupun saya tidak pernah meminta sebarang bayaran atas khidmat saya memberi pencerahan saban malam. Apa yang saya lakukan ini adalah dengan keikhlasan dan ingin menyedarkan warga serta memberi pencerahan tentang apa yang berlaku. Jadi kalau ada mana-mana pihak yang menggunakan nombor telefon, letak gambar saya ataupun nama saya, sila abaikan. Ya, tapi kalau nak membantu, sila hantar nombor telefon mereka yang menghantar itu kepada Jabatan Jenayah Komersial Polis supaya mereka ini mendapat pengejaran daripada undang-undang. Sekali lagi saya nyatakan bahawa saya tidak ada sebarang orang ataupun wakil yang saya amanahkan ataupun saya minta, sama ada nak meminta bayaran ataupun mengajak perkongsian, tak ada. Saya tak berniaga saudara. Yang saya ada saban malam memberi pencerahan. Jadi saya harap saudara ambil perhatian ya. Baik saudara, salam impian monatorium dan kumpulan wang simpanan pekerja RM10,000. Perkabaran yang saya dapat mulai besok, mungkin ada mereka yang telah pun diluluskan oleh kumpulan wang simpanan pekerja, bolehlah mendapat bayaran. Tak tahulah I Sinar ke, I Lestari ke, I Ceria ke, ataupun bagi saya I Malap-Malap.
Dan kalau anda memperoleh bayaran tak banyak pun, jadi untuk bulan pertama katanya RM1,000 saja, memang bererti pada kita. Jadi gunakanlah wang itu sebaik mungkin untuk keluarga. Jangan kita gunakan wang itu. Sebab itu saya tak bersetuju bila kumpulan wang simpangan pekerja memberi hanya RM1,000. Sebab apalah yang kita dapat? Dah setahun kita menanggung hutang, macam mana nak membayarnya? Sewa rumah, sewa kereta dan sebagainya. Moratorium masih lagi tidak ada. Jadi masih lagi kita mendapat panggilan daripada bank meminta bayaran. Dan kekhawatiran saya, bank juga tidak ada bersimpati nampak gayanya, bahawa walaupun kadang-kadang ada yang dapat moratorium, tetapi akan dapat disambung selepas 6 bulan nanti berserta dengan faedah daripada awal. Artinya kalau saudara pinjam RM10,000, hutang tinggal RM8,000, moratoriumnya yang 6 bulan tak bayar, tetapi bila sampai waktunya usai masalah kita ini, bila kita nak bayar nanti, dia punya faedah dikira daripada RM10,000 yang lalu. Ini yang saya katakan bahawa mereka tidak bersimpati pada kita. Saya berharap agar pihak-pihak mereka yang berkuasa di anjung kuasa di sisi perdana, di bank negara, tolonglah pantau, bantulah rakyat yang begitu keadaannya. Saudara, saya hanya mampu saya lontarkan pandangan dan ungkapan kata-kata. Nak maki-maki pun tak nak lah. Saudara. Baik, saudara. Ingat, kalau negara kita berlanja tanpa had, tanpa kelulusan parlimen, insyaAllah besok parlimen bersidang, tanpa kelulusan parlimen, dikuatiri negara akan menuju ke bangkerapan. Baik, saudara. Tajuk perbincangan kita malam ini adalah menanti hari esok. Kita menanti hari esok dengan penuh debaran, saudara. Bagaimanapun, sebelum saya memberi pencerahan dalam penantian kita santun dulu apa kata pantun Pak Nazil. Indah bahasanya. Kata Pak Nazil, Kak Nyonya menjual lasi. Lasi ni itu sejenis minuman yang dibuat daripada buah mangga. Selalunya ada di kedai-kedai India. Kak Nyonya menjual lasi, kemeja berlengan, bercorak ke kupu. Gambar kupu-kupu. Janji hanya satu ilusi. Berharap jangan, takut tertipu. Jadi kalau orang berjanji dengan kita itu kadang-kadang hanyalah sekadar satu ilusi saja. Dan jangan sangat berharap, kerana dikuatiri itu hanyalah sekadar satu ilusi saja. Kata Pak Nazir lagi, pucuk geti lemak pelata. Ini meleli-heliu. Bila sebut pucuk geti ni bukan mana nak cari ni sekitar Pelan Jaya, Kuala Lumpur ni bukan senang nak dapat. Pucuk geti lemak pelata, buah papaya, jambu batu. Kalau hati sudah gelita di sinar cahaya, tetap begitu. Jadi kalau hatinya dah hitam, sinar cahaya macam mana pun tetap begitulah. Jadi berhati-hatilah saudara bila kita berhadapan dengan mereka yang hatinya sudah hitam. Kita nak cari teman-teman yang dalam hatinya ada taman, saudara. Setakat hari ini saudara Lokman Adam masih lagi dirawat di hospital, dan bersamalah kita berdoa agar beliau segera sembuh untuk menceriakan warna-warna politik negara kita dengan caranya dan sebagainya. Tadi saya sempat berbual dengan saudara Zamil, berbicara pula dengan saudara Ismi, dan kami mengharapkan agar saudara Datuk Lokman Adam segera pulih seperti sedia kala, sebab ramai yang merindui bicara becoknya. Saya hanya memberi pencerahan, saudara. Baik. Saya sekali lagi juga ingin mengingatkan kepada mereka yang menyunting semula live dan yang saya buat Sabah Malam ini dan dimasukkan dalam channel YouTube, maka itu adalah tanggungjawab anda di atas setiap suntingan yang dilakukan. Saya tidak bertanggungjawab atas sebarang komen, sebarang kemungkinan daripada culipan ataupun daripada suntingan yang anda lakukan. Ini kerana saya lihat masih ada lagi teman-teman yang mengambil live saya ini secara bukan sepenuhnya. Kalau daripada awal sampai habis tu, tak apalah, orang dapat tahu. Jadi kita dapat memahami. Tapi ini tidak diculip setengah sana, setengah sini, 5 minit sana, 10 minit di sini. Dan akhirnya, maksud itu lari. Tambah-tambah lagi apabila diberikan dengan judul-judul yang begitu bombastik. Sebenarnya itu bukan ada kena-mengena dengan saya. Jadi saudara kena ingat, jadi anda harus bertanggungjawab atas apa yang anda lakukan. Saya tidak bertanggungjawab. Ini adalah ruangan pencerahan politik. Sekadar pengetahuan saya dengan prinsip kita, we must agree to disagree. Artinya, kita boleh bersetuju untuk tidak bersetuju. Tak ada masalah.
Dan bagi saudara yang mengantar kiriman dan sebagainya, saya harap gunakanlah bahasa-bahasa yang baik. Jangan kita menggunakan kita mencarut, maki hamun, tak payahlah. Marah memang marah. Semua orang dalam keadaan sekarang ni tengah amarah. Memang hari ini warga dalam keadaan yang begitu amarah. Jadi sabar dulu saudara. Jadi saudara, kita teruskan pencerahan kita malam ini. Cuma yang saya tengok, ini satu mula-mula yang tersiar daripada halaman Facebook. Memang kita tahu bahawa kesan COVID-19 ini membuatkan ramai warga kehilangan pekerjaan dan mereka amat memerlukan bantuan makanan untuk meneruskan kehidupan. Tetapi kita juga tahu banyak usaha dilakukan oleh pimpinan di peringkat wakil rakyat, ahli Dewan Negeri ke, ahli parlimen, malahan ada pada NGO macam Puteri UMNO, Pergerakan Pemuda UMNO, ataupun badan-badan bukan kerajaan yang turut menyantuni usaha untuk menyampaikan makanan, lebih-lebih lagi kepada mereka yang mengibarkan bendera putih. Tapi apa yang dikesalkan, saya lihat ada seorang pelayar dalam Facebook, saudara Is Yunus, apabila beliau menyiarkan satu gambar, iaitu makanan yang berbungkus dalam plastik itu dicampakkan dalam tong sampah. Saya tak tahulah apakah ini kerana tanda protes mereka, ataupun mungkin dia merasakan makanan itu tak sesuai untuk mereka yang ada kelas. Saya tak tahu. Bagi saya ini tindakan yang tak baik. Kerana banyak orang memerlukan makanan. Jadi kalaupun anda rasa tak sesuai, anda rasa marah, pulangkan balik. Jangan dicampakkan makanan itu ke dalam tong sampah. Nak campak plastik itu tak apalah, tapi dengan makanan sekali, saya tengok ada gambar biskut, ada tepung, ada beras, tak salah begitu. Kita jangan menolak rezeki daripada Allah SWT. Tak baik, sebab itu susah kadang-kadang tu. Mungkin ini untuk orang yang berada dalam kedudukan yang selama ini mereka ada orang kayangan. Bagaimanapun kalau anda marah sekalipun tak sudi menerima santunan, just pulangkan balik ataupun letakkanlah di depan pintu siapa yang nak ambil. Jangan kita buat begitu. Jadi saudara Abdul Ghaffar Subuh, esok masih ada atau tiada esok bagimu? Sabar saudara. Jadi saya harap supaya sebab saya tengok daripada kiriman gambar itu, warga netizen pun marah. Warga netizen kita pun sedar bahawa rakyat kita tengah susah. Saudara, kemudian saya terima pula satu kiriman daripada Muhammad Hadi. Saudara Muhammad Hadi ini dalam halaman Kaki Viral. Ini lucu pun ada, marah pun kita ada. Dan kita mengeleng kepala lah saya tengok. Iaitu tentang bagaimana gelandangan yang begitu ramai apa semua kerana dia tak pakai mask dan sebagainya. Gelandangan pun dah kena compound. Jadi saya kata, apa benda lah diorang ni? Satu benda yang tak masuk akal. Macamlah saya sentuh apabila orang pergi masjid, tak kisahlah dia daripada luar negeri ke, daripada dalam negeri ke, umat Islam itu bersaudara. Mereka dibawa ke mahkamah dalam keadaan yang cukup hina, tak berkasut dan digari. Yang ini gelandangan pula, yang di compound. Saya gelak. Jadi akhirnya mendapat respon daripada warga netizen. Saya nak baca antara culipan respon daripada netizen. Pertama sekali saudara Firdaus Yusof. Dia kata tak tahulah nak cakap. Kan cakap kan kena tangkap pula katanya. Dia kata makin hari semakin banyak Allah tunjukkan kedangkalan pimpinan. Yang bukan-bukan mereka lakukan. Gelandangan tu memang dah tak ada duit. Kemudian kata Tengku Din, dia kata dah nama pun gelandangan. Jadi sepatutnya bagilah dia orang face mask. Dia orang nak beli mana dia orang duit? Bagi mereka untuk membeli pelitup muka tu terlalu mahal sebab mereka gelandangan. Sepatutnya bantulah mereka. Jadi bukan masanya main compound sana, compound sini. Saudara. Begitu juga tulisan daripada saudara Muhammad Hanif. Saya setuju. Dia kata bila cakap kerajaan zalim, ramai marah. Kalau dia orang kaya, tak adalah ramai-ramai bersesak di tempat macam tu. Sebab dalam kiriman itu ada gambar mereka duduk ramai-ramai. Duduk dalam gelandangan. Kena saman pula tu. Jadi dia kata ada otak jenis semua simpan kat mana tak tahulah. Itu kata saudara Muhammad Hanif. Dan menurut Jasnita Jas, dia kata gelandangan pun kena compound. Saya, mana letak otak kau orang ni katanya. Nak makan pun dia susah ni nak bayar compound. Agak-agak lah. Kalau menteri tu katanya balon, bahasa dia lebih teruk lagi lah, saya tak sebut perkataan tu.
Dia kata makan durian ramai-ramai tu tak pula kau ambil tindakan. Senyap-senyap aja. Kenapa begitu? Dia jangan fikir kerana kuasa. Rakyat sudah tertekan. Dia fikirlah, gunakanlah otak, kata. Jangan mendabik dada dengan kuasa yang ada. Itu kata daripada Jasnita Jas yang nampaknya begitu tinggi amarahnya. Menurut Aslin Adara pula, dia kata. Dia juga kata cuma nak tumpang gelak lah. Saya pun gelak lah. Gelak kena atas kedangkalan. Jadi kilang-kilang yang tak follow swab dan sebabkan kes COVID meningkat, kenapa mereka tak saman? Kenapa mereka tak tutup kilang-kilang itu? Dia kata jijik. Saya tak faham apa maksud jijik. Gila-gila kot. Apa ya yang belum pasti apa ada tak makan orang, tak semua bergantung harap. Jadi semua mengletakkan kepada Allah SWT. Jadi kalau kita ada makanan, hantarlah pada mereka, bukan bagi saman. Bukan kompaun mereka. Mereka dah begitu keadaannya. Dan menurut saudara Adam Ahmad, kalau kita kompaun dia 800 juta sekalipun, kata Adam, dia orang tetap takkan bayar. Sebab dah memang dia orang tak ada duit. Sepatutnya dah nampak gelandangan, kita kena bantu mereka. Sebab mereka tak ada rumah. Inilah baru namanya yang dikatakan pemimpin cak ayam. Dan mereka tentulah memilih, okey tak boleh saman masuk penjara. Mereka akan memilih penjara sebab dalam penjara boleh hidup makan dengan leka dan sebagainya. Itu pandangan culipan. Jadi saya mengutarakan persoalan ini kerana saya melihat penguasa kadang-kadang melakukan tindakan yang tak sepatutnya. Lain yang disuruh, lain yang dibuat. Bila dibuat benda tu tidak lain menampakkan kedangkalan pemikiran. Jadi inilah berlaku membuatkan warga bertambah marah. Bagaimanapun saya ucapkan tahniah kepada saudara yang berhormat, saudara Ramli Makno, ahli parlimen Cameron Highland. Saya seronok tengok sebab saya nampak kiriman gambar dia ada 3 lori beras yang tentunya lah dihantar kepada warga warga asli ya. Dan dia kata pengagihan barang bakul makanan pemulih kepada beberapa buah kampung telah pun selamat diserahkan kepada JKK Kampung. Ini wakil rakyat, beliau mewakili warga Bumi Putra asli. Antara tempat yang telah selesai mendapat barangan katanya adalah di Sungai Koyan 1, Sungai Koyan 2, Sungai Koyan 3, di Kuala Serau, di Tanjung Gahai dan Bertang. Selebihnya katanya akan dihantar dalam masa dekat. Dan saya harap pengagihan ini akan dapat dilakukan sebaiknya kepada keluarga yang memerlukan. Ini saudara Ramli ini dia ahli parlimen satu-satunya warga pribumi asli. Tentulah beliau memahami, walaupun beliau pernah bekerja sebagai pegawai polis, tinggi juga pangkatnya, tapi beliau amat prihatin dengan kehidupan kaumnya sendiri. Sebab itu beliau dilihat sebagai pembela. Mudah-mudahan beliau cekal untuk membela warganya. Okey saudara, itu berhubung tentang makanan, gelandangan dan sebagainya. Cuma yang agak merunsingkan saya apabila mogok hartal para doktor tetap akan terlaksana pada esok hari. Kerana Malaysia kini melaporkan gerakan hartal doktor. Doktor kontrak mereka mengesahkan bahawa rancangan mereka untuk mengadakan protes terhadap layanan pimpinan kerajaan akan diteruskan seperti yang dijadualkan. Itu pada besok hari tanggal 26 hari bulan sempena persidangan parlimen. Jadi dalam kenyataan dikeluarkan, mereka berkata tawaran yang diberikan oleh kerajaan untuk menyambung kontrak mereka sebagaimana yang diumumkan oleh Tan Sri Yang Berhormat Perdana Menteri bukanlah merupakan suatu penyelesaian. Kata mereka, dia kata ia adalah gula-gula untuk menutup mulut kami. Kita tahu benar bagaimana sistem ini berjalan dan kita tidak akan terdaya. Jadi memanglah semalam kerajaan telah mengumumkan, tapi nampak agaknya pengumuman oleh Yang Amat Berhormat Tan Sri Perdana Menteri itu tidak dapat memuaskan hati para doktor kita ini, yang mereka begitu lama sangat ya. Kita kena ingat bahawa mereka adalah frontliner kita. Tentulah mereka merasa kecewa kalau jawatan mereka pun tak boleh disahkan dan sebagainya. Dan saya khawatir sebab di saat negara sudah pun mencecah 1 juta lebih yang terkumpul warga kita dijangkiti oleh virus corona. Kalau para doktor-doktor ini bukan sikit saudara, ramai ribuan. Kalau mereka mengambil keputusan mogok, kosong hospital. Kalau kosong hospital nanti, apakah untung nasib warga kita yang dijangkiti oleh virus corona yang memerlukan rawatan? Ini keadaannya sepatutnya Menteri Kesihatan melihat ini secara serius. Jangan main-main. Ya, bila hati dah bengkak, orang dah marah.
Jadi akhirnya bila meledak sesuatu benda tu, akhirnya terkesan pada rakyat. Ini keadaannya, saya khawatir besok. Saya berdoa agar sesuatu dapat dicapai antara Kementerian Kesihatan dengan para doktor kontrak ni. Ramai saudara. Kalau mereka mengambil tindakan mogok dan tak mau bekerja dan duduk di rumah, sebab mereka pun dah letih sebenarnya bertahun. Mereka berada sebagai frontliner. Seolah-olah khidmat bagi mereka tidak disantuni oleh pimpinan. Bukanlah saya nak menyebelahi mereka, tetapi saya harus bersimpati juga mereka apabila mereka menuntut bukan yang bukan-bukan supaya jawatan mereka itu diserapkan saja. Dah bertahun menunggu tak selesai lagi. Dan kebanyakannya adalah tentulah para doktor warga bangsa kita, saudara. Kita mengeluarkan begitu ramai anak bangsa kita belajar di Menara Gading dalam ilmu perubatan. Setelah mereka berjaya, diletakkan pelbagai syarat dan sebagainya. Dan kenapa tidak diterima mereka diserapkan dalam jabatan kerajaan? Apa yang saya nampak tular dalam media sosial hari ini adalah peringatan ataupun amaran daripada pihak Kementerian Kesihatan. Katanya siapa yang mengambil bahagian dalam sebarang tindakan dan meninggalkan tempat kerja, mereka akan dikenakan tindakan tata tertib dan sebagainya. Bagi saya, orang dah sanggup mogok dan mereka sudah sanggup melakukan apa saja. Tak perlulah kita berkeras. Bila ada masalah, jangan kita berkeras. Jangan kita gunakan kuasa sangat-sangat. Orang tengah marah, sepatutnya berunding, dipujuk. Ini masalah kita ni, kadang-kadang negara kita ni, bila orang dalam keadaan kecewa, kita marah orang yang kecewa tu. Kita mahu menutup kesalahan kita dan melampiaskan kepada orang. Ini tak betul. Sebab itu saya melihat ada tulisan dalam laman web ni. Ini daripada sahabat saya. Walaupun kami berlainan ideologi politik. Beliau daripada parti yang lain. Saya daripada parti UMNO. Itu saudara Kamal Zaman Kamdias. Sahabat lama saya, dulu sama-sama beliau pernah menjadi Esko Pemuda dan sebagainya. Tetapi apabila wujudnya parti PBM, wujudnya mereka keluar daripada UMNO dan beliau terus bersama-sama dengan mengikut Mukris. Ideologinya berbeza dengan saya. Mereka adalah parti sekarang ni mungkin parti pejuang agaknya lah. Sebab dia tak ada lagi dengan Bersatu. Bagaimanapun saya melihat walaupun kita berbeza daripada asas politik, culipannya agak menyentuh saya juga dan perlu elok kita bincangkan. Dia kata pertama sekali, dia kata sungguh menghairankan apabila seluruh dunia mengakui penularan COVID di Malaysia adalah antara yang tertinggi, tetapi kerajaan masih mengatakan keadaan terkawal. Ni terkawal apa benda dah sejuta dah hari ni. Kemudian katanya sungguh pelik, dunia mengakui Malaysia adalah negara gagal, tapi pimpinan kerajaan mengatakan Malaysia masih lagi kompetitif, cuma belum berjaya. Inilah satu jawapan dari pimpinan kerajaan yang dangkal yang saya katakan. Dan dia kata sangat menghairankan bila satu dunia sudah mengakui kerajaan Perikatan Nasional sudah hilang majoriti sebagai sebuah kerajaan yang berlunaskan kepada demokrasi, tapi mereka masih mengiktiraf kerajaan pimpinannya dan dikatakan masih layak menjadi kerajaan. Ini gambarannya yang kita harus fikir. Jadi culipan daripada saudara Kamal Zaman Kamdias ini ada benarnya. Kita tak boleh lah kita berbeza politik, orang tak betul, tu orang benda betul, kita kata tak betul. Dan dia kata sangat mengecewakanlah jika semua kerosakan yang sedang pantas memusahkan negara ini bagar dibiarkan begitu saja. Penyakit kronik yang memerlukan rawatan ICU tapi hanya diberikan rawatan ward kelas 3 saja. Inilah yang kita hadapi saja. Dan dalam keadaan begitu, tular pula gambarnya. Walaupun kejadian itu berlaku bulan April ke bulan Mei dulu. Ini pimpinan mereka lah. Dulu mereka mengatakan UMNO ni, kalau wanita UMNO, putih UMNO, berjoget dan sebagainya. Hari ini, dalam satu majlis yang tular di Maran katanya, pada 30 April 2021, hebat rupanya. Rina Harun dan anak-anak buahnya ada dangdut. Dah jadi macam... Tak maulah saya sebut, tapi saya tengok begitu saya pun geleng kepala lah. Apa hal lah dia orang. Kalau bulan April, Mei tu rasa bulan puasa. Aduh, inilah gambarannya. Dulu mereka, sebab itu sekarang ni, bak kata pepatah, kata dulang, paku serpih. Kata orang, mereka yang lebih. Sekarang apa nak jadi? Bantang korang lah. Sebab itu saya melihat culipan daripada Arif Faizal. Dia kata seorang adun yang melompat dari PKR ke Bersatu, Dr. Afi Bahardin, dia sudah mula merasakan kebimbangan
Kalau Perdana Menteri ni ditukar, yalah dia menyokong Perdana Menteri. Dia kata dalam keadaan sekarang ni, siapa pun tak boleh buat apa-apa. Itu kata dia lah. Dan bagi saya melihat bahawa keadaan ini, tak tahulah apa yang akan berlaku besok. Cuma, saya merasakan, walaupun Afifi tu, dia bimbang. Bos dia akan hilang jawatan dan sebagainya. Kita tak tahulah warga Cinta Damai mahu melihat ada perubahannya. Sebab bila saya melihat semalam, tiba-tiba saya melihat ada laporan daripada utusan dan saya bercakap sendiri dengan Presiden UMNO. Apa sebenarnya perancangan sembunyi? Saya berbual dengan beliau, katanya semalam beliau pergi ke Parlimen untuk melakukan swab test. Tiba-tiba diberitahu bahawa beliau tahap 1. Minor lah. Sebab dia menjaga kebersihan, dia menjaga dia punya penjarakan, dia menjaga segala apa yang disarankan. Malahan sudah pun dapat 2 dos suntikan. Tapi katanya ada positif. Dan sehari ini dia duduk di rumah lah. Dia melakukan kendiri diri di rumah. Duduk di rumah, tak ke mana-mana. Dia kuarantin diri dia di rumah dia sendiri. Tapi dia tak ada apa-apa, tak ada simptom. Dia tak rasa sesama, dia tak ada rasa demam, dia tak rasa lemah-lemah urat, tak ada apa. Dia sihat. Malahan dia hantar gambar tu, dia tengah menyiram pokok bunga apa semua. Bukan plekat aja Presiden UMNO. Tetapi, saya tak tahu apakah ada perkembangan lain, saya tak tahu. Pada mulanya dilaporkan Timbalan Speaker kena, Menteri Wilayah Tan Sri Anwar Musa kena jangkitan. Tapi, akhirnya hari ini disebut Tan Sri Anwar pula negatif. Cuma Presiden UMNO je yang positif. Kita pun tak tahu apakah ada perancangan. Dan mereka pula sudah pun menyatakan bahawa kesemua 220 boleh berada dalam Dewan. Pun tak jelas. Jadi perkembangan ini saya tak tahu. Ini bagaimanapun saudara, saat saya memberi laporan ini, saya memberi pencerahan ini, Barisan Nasional sedang mengadakan perbincangan pre-council. Apa yang dapatan, tak tahu. Tapi keyakinan saya tentulah sebagai pengurusi Barisan Nasional, Datuk Seri Zahid Hamidi telah pasti akan menyatakan sesuatu. Ini, begitu, begini, apa yang perlu dilakukan, bagaimana ketetapan kita dan sebagainya. Saudara? Sekarang malam ini sedang berlangsung mesyuarat pre-council Barisan Nasional secara online. Dan tidak diadakan secara bersemuka, kerana besok Parlimen akan bersidang. Saudara, tajuk kita hari ini menanti hari esok 26 Julai dengan penuh debaran. Bagaimanapun saya tertanya-tanya kerana seramai 7 orang ahli parlimen telah membuat laporan polis. Ini berhubung dengan terhadap Menteri Kesihatan. Bagi saya laporan polis itu agak signifikan kerana ia dilakukan pada hari ini, hari Ahad, di Balai Polis Jalan Pantai. Jadi mereka yang memanglah katanya berkaitan dengan COVID-19. Tetapi bagi saya ada sesuatu. Sebab dah seminggu saya tak dengar kenyataan daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Seminggu juga saya tak dengar juga kenyataan daripada pimpinan-pimpinan pembangkang yang lain. Nampak senyap. Ini yang kadang-kadang saya katakan bahawa Sun Tzu, Art of War, dia mengatakan bahawa jangan kamu lakukan ledakan serangan di saat musuh kamu dalam berjaga-jaga. Lakukan serangan bila mereka dalam alpa. Apakah ada serangan besok? Kerana saya lihat mereka yang buat laporan itu terdiri daripada dia punya laporan tu hanya disebabkan berdasarkan Seksyen 269 Kanun Keseksaan dan Seksyen 304A, iaitu berhubung dengan Kementerian Kesihatan saja. Tetapi bila ini gambaran saya tak tahu sebab ahli-ahli parlimen yang membuat laporan polis itu terdiri daripada Hanayoh daripada parti DAP, ahli Lembah Pantai Saudara Fani Fazil daripada PKR, ahli parlimen daripada Bandar Kuching Dr. Kelvin Yee, tentulah daripada parti DAP, ahli parlimen daripada Sepanggar Datuk Muhammad Aziz Jaman, ini tentulah daripada parti Warisan, ahli parlimen daripada Kelang iaitu parti DAP, ahli parlimen Kota Belud Saudara Isna Raisyah Munirah, bagi saya beliau mewakili parti Warisan, dan ahli parlimen Petaling Jaya Maria Chin. Artinya macam ada kesepakatan antara DAP, PKR, Warisan. Ini gambarannya. Kerana saudara, kabarnya DAP katanya sudah pun bersetuju dalam CSA. Okey,
berhati-hati saudara. Jadi apakah tuntas perbincangan mereka antara DAP dengan PBM? Saudara, bagaimanapun saya cantik juga selipan yang saya terima hari ini tentang besok 26 hari bulan. 26 hari bulan ni agak signifikan saudara. Kerana kita fikirkan sedikit saudara ya. Ini culipan saya dapat. Tsunami di Aceh berlaku pada 26 bulan Disember. Kemudian gempa bumi yang hebat di Borneo yang mengorbankan ratusan ribu nyawa berlaku pada 26 November 1902. Kemudian Yogyakarta dilanda gempa bumi 26 bulan Mei tahun 2006. Kemudian dapat Tasik di Jawa Barat juga ada ledakan gempa bumi pada 26 hari bulan Jun 2010. Gunung Merapi di dekat-dekat dengan Keraton tu. Memang saya pernah kesempatan berada di Gunung Merapi itu, saya melihat sendiri kesannya. Memang teruklah. Meledak pada 26 hari bulan Oktober. Kemudian jambatan di Tenggarong di Samarinda Indonesia runtuh pada 26 hari bulan September. Dan gerhana bulan secara total berlaku pada 26 Mei 2021 bulan lalu. Jadi bagi saya lah, kenapa semua ini berlaku pada tanggal 26. Jadi culipan saya dapat bahawa katanya bukalah dan bacalah Al-Quran juzuk yang ke-26. Ayat Al-Quran juz ke-6 di mana Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman, maksudnya sedikit waktu lagi aku akan goncangkan langit dan bumi, laut dan darat, biar mereka tahu bahawa mukjizat Allah itu ada. Jadi besok 26, berhati-hati saudara. Ya? Dan saya melihatlah tiba-tiba macam saya katakan tadi, Kerajaan Perikatan Nasional berani bawa semua datang. Apakah 220 orang ini diizinkan masuk? Dan katanya lah, sedangkan memanglah tidak ada usul untuk mencabar keabsahan dari Jabatan Mesti Perdana Menteri. Kabarnya katanya sudah ada pujuk memujuk. Sudah ada CSA, Confidence and Supply Agreement, antara DAP dengan pimpinan Kerajaan Perikatan Nasional katanya. Tetapi saya melihat bahawa DAP sekarang ni tengah terbelah dua. Jadi tidak akan dapat sepenuhnya daripada DAP daripada 42 orang tu. Saudara. Jadi, dan saya tidak nampak bahawa kalau saya cuba menghubungi pejabat Parti Keadilan, nampaknya mereka senyap. Bila senyap ini bagi saya dalam politik agak bahaya, saudara. Sebab di rumah UMNO pun dalam keadaan sekarang ni sudah ada macam jajaran politik yang baru. Kerana hari ini mereka yang selama ini menuduh Datuk Seri Presiden nak berkawan dengan DAP dan sebagainya, nak cakap macam mana? Sedangkan sudah ada CSA, kalau benarlah benda itu berlaku. Jadi siapa sebenarnya yang merangkul erat pimpinan daripada DAP? Dan dalam keadaan begini, bagaimana kedudukan PAS? Yang kononnya kita tentang bahawa ini kerana UMNO nak bersama dengan DAP. Dan sejak semalam kita lihat, perhati baik-baik saudara. Alam juga berbahasa. Saya tengok suasana hari ini mendung. Apakah ada sesuatu? Kerana sejak semalam Kuala Lumpur telah pun mula terdedah dengan situasi yang gawat. Jadi di negara luar, di Bangkok, di Indonesia, di Australia sekarang ni, kalau saudara layari internet, sudah ada gegaran. Dan di Kuala Lumpur hanya 6 buah kereta saja semalam. 6 buah kereta membawa bendera hitam. Apakah ada sesuatu? Sebab itu saya agak lucu juga bila Twitter saudara Zulfazi dia tulis, dia kata steady lah Datuk Seri Najib esok duduk sebelah Faizal Auzumu daripada PBM, Timbalan Presiden PBM dan Hadi Awang. Tapi Zaid Amidi duduk di rumah. Saya pun tahu, senyum saya tengok. Maksud dia tu apakah macam mana kedudukan UMNO ni? Kerana hari ini Presiden UMNO telah pun mengeluarkan kenyataan memberitahu pada semua ahli parlimen bahawa ketetapan UMNO sebagaimana mengikut pada Susuk Agungnya Datuk Ahmad Maslan, sedasarnya mereka memanglah tidak menarik sokongan pada Kerajaan Perikatan Nasional, tapi menarik sokongan kepada
Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin. Ini yang membuatkan ahli-ahli peringkat akar umbi pening. Kamu tak sokong Perdana Menteri, tapi kamu sokong Kerajaan Perikatan Nasional. Apa benda ni? Jadi saya tak tahulah, saya tak mau memeningkan kepala presiden yang sekarang ni tak boleh datang ke parlimen. Tapi saya melihat saudara bahawa besok besar kemungkinan tak berlaku goncangan. Mungkin ambush ataupun satu serangan hendap akan berlaku sekitar hari Selasa atau hari Rabu. Sebab malam ni Pre-Council kata Ahmad Maslan dalam kirimannya, sebab ada pula mengatakan bahawa Datuk Jazlan Yaakob, ahli parlimen ini Datuk Ramli katanya mungkin ada U-turn dan sebagainya. Saudara berhati-hati saudara. Berhati-hati. Sebab saya melihat ada kiriman daripada teman-teman saya tadi. Saya nak baca pun takut tak banyak, masa tak banyak. Sebab saya nak memberi penjelasan saudara. Ini kajian saya yang saya terkumpul dan saya juga tertarik dengan satu analisa tentang survival Kerajaan Perikatan Nasional pada 27 Oktober 2020. Tapi telah pun dikemas kini sehingga 18 Julai. Jadi saya nak sebut nama yang ni, dia hanya mengenalkan nama dia dengan MZR saja ya saudara. Dia kata bahawa kerusi kerajaan campuran Barisan Nasional, Perikatan Nasional dan Gabungan Parti Sabah itu adalah yang hakikinya adalah 43 campur 15. 15 ni melompat. Jadi kali 58. Jadi PBM ada 31. Tapi 31 tu kena tolak 15 lah. Jadi PBM ada 16. Itu kemudian PAS ada 18. GPS ada 18. STAR ada 1. Bebas ada 3. Jadi menjadikan jumlahnya 114. Bagaimanapun, satu telah meninggal menjadi 113. Apabila ditolak daripada ahli sokongan daripada ahli Parlimen Machang dan Gua Musang, maka jadilah ia 111. Kalau berdasarkan kepada 222, 111 ini hang. Bukan ada majoriti. Okey, kerana bukan tetapi ia masih lagi dianggap kerajaan kerana adanya darurat. Okey. Kemudian berlaku pula krisis dalam komponen Pakatan Harapan, PH. Jadi bilangan komponen Pakatan Harapan selepas pilihan raya kecil di Tanjung Piai dan pilihan raya kecil Kimanis, mereka sudah kurang lagi sebab daripada UMNO Barisan menambah 2. Jadi jadilah dalam kadang itu kedudukan di peringkat ini pembangkang ya, di pembangkang PKR ada 50, DAP ada 42. Ini yang dulu asalnya, cuba kita tengok urutan peristiwa. 50, 42, PBM ada 25, Parti Amanah 11, Parti Warisan Sabah ada 9, UPKO 1. Jadi waktu itu mereka Pakatan Harapan ada 138 kursi. Itu sebelum langkah Sheraton. Tapi pada 24 Februari, setelah berlaku pergolakan dalaman yang besar dalam parti komponen Pakatan Harapan, menyebabkan mereka telah berpecah sama mereka sendiri. Antaranya antara PKR dan PPBM. PKR dengan 50. Tapi PKR pula telah berpecah jadi 3. Iaitu PKR Datuk Seri Anwar Ibrahim ada 38 orang. Saya boleh catat. Dan PKR yang dipimpin oleh Datuk Seri Azmin Ali iaitu 11 orang. Sementara Blok Barubian mengisytiharkan dirinya bebas. Jadi sementara daripada PBM pula 25 ahli parlimennya berpecah pada 2 kumpulan, iaitu kumpulan Tun Dr. Mahathir 4 orang campur 1. Sekarang ni Pejuang jadi blok bebas. Kemudian Syed Saddiq pula keluar. Jadi daripada Pejuang tubuh Parti Muda. Dan Tan Sri Muhyiddin cuma ada 20 kursi Kerajaan Perikatan Nasional. DAP waktu itu tidak berpecah saudara. Tapi dalam krisis hari ini dalam parti PH telah pun mempengaruhi kedudukan DAP dalam komponen PH. Dan DAP sudah mula berpihak kepada kumpulan yang senior. Yang senior ini terdiri daripada Lim Kit Siang, Lim Guan Eng dan beberapa orang lagi berpihak kepada senior masing-masing. Dia ada 42 kursi dan berterbelah pada 2 kumpulan, iaitu kumpulan tim keluarga Lim Kit Siang. Tapi mereka ni masih terbuka untuk menyokong pimpinan Tan Sri Muhyiddin, kawan lama. Cuma mereka meletakkan syarat. Ini syarat daripada pimpinan DAP Lim Kit Siang. Dia kata dia tak mau adanya Hamzah Zainuddin dan juga Azmin Ali.
Tak mau pula dia kata kalau UMNO ni ada Datuk Zaid, Datuk Sri Najib semua, dia pun tak mau. Kalau itu berlaku, apakah boleh ada kumpulan Lim Kek Siang ni sepenuhnya menyokong Tan Sri Muhyiddin? Kerana ada pula tim dalam parti DAP ini tim yang dipimpin oleh kumpulan mendiang Kapas Singh. Mereka ini kekal bersama dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kemudian Perikatan Nasional, Pakatan PAN, Parti Amanah Negara, dia sebelah kursi. Dia setakat hari ini dia tidak akan bersama. Walaupun DAP akan tarik, banyak orang mengatakan ia ditajuk oleh DAP, tapi dia lebih senang, lebih selesa bekerjasama dengan kumpulan daripada tim Anthony Loke. Anthony Loke bersama juga dengan anak Kapas Singh. Jadi kadang sudah terbelah dua dalam DAP. Kemudian UPKO ada satu kursi. Jadi apabila selepas berlaku langkah Sheraton, Kerajaan Perikatan Nasional ditubuhkan pada 29 Februari 2020 atas dasar sokongan beberapa parti politik Bersatu, UMNO dan PAS, gabungan Parti Sarawak GPS, Parti Bersatu Rakyat Sabah PBRS dan Parti Solidariti Tanah Airku STAR di Sabah, MCA dan MIC. Jadi waktu itu, kedudukan waktu itu adalah 113 kursi parlimen. Ya, 113 waktu pembentukan. Tapi bila dikaji balik, yang awak mula Tengku Razali memang dah tarik awal 112 saja. Dan apabila saja berlaku pengunduran Nazir Aziz waktu itu sudah hilang. Kemudian waktu itu kumpulan pembangkang yang kuat masa itulah blok pembangkang ada 94, iaitu 38 PKR, DAP 42 dan Parti Amanah 11 dengan UPKO 1, bebas ada 2. Jadi ada 94 kursi. Ini kita dengar sekarang ni dari segi Barisan Perikatan Nasional ada 111. Dan dari segi kumpulan blok pembangkang bersama Datuk Seri Anwar Ibrahim 94. Blok bebas ada 15 kursi, iaitu terdiri daripada 4 pejuang, Barubian 1, Warisan 9 dan Muda 1. Jadi ada 15 kursi. Jadi apabila berlaku dalam keadaan wabak begini apa semua, ada berlaku meninggal 2 orang. Jadi maka kedudukan kerusi sokongan dalam Dewan Rakyat sekarang ni, iaitu waktu pembentangan belanjawan adalah penyokong kerajaan 112. Penyokong kerajaan Perikatan Nasional waktu itu. Terdiri daripada UMNO 38, 3 daripada MIC dan MCA, jadikan 41. PAS 18, GPS 18, PBM 31 dan 11 Dato' Azmin punya grup dan 20 PBM. Jadi semuanya 112. Pembangkang kekal 94. Jadi blok bebas 114. Waktu itu 14 orang. Tapi bila pengundian dilakukan, blok bebas ni itulah bersama dengan pimpinan kerajaan waktu itu. Tapi apabila Tengku Razali sudah pun menyatakan secara terbuka, tidak bersama. Begitu juga dengan ahli parlimen Machang sudah menarik diri dan diikuti oleh dengan beberapa orang lagi, maka kedudukan penyokong kerajaan dia terus turun lagi daripada 113 jadi 110. Kemudian pembangkang blok masih lagi 94, blok bebas 14. Dengar baik-baik saudara. Kemudian pada 8 Julai 2021 apabila Datuk Seri Zaid Amidi selaku Presiden UMNO selepas mempengusikan mesyuarat Majlis Tinggi UMNO mengumumkan penarikan diri dari menyokong Perdana Menteri dan serta dimaklumkan hanya tinggal 21 MP UMNO saja daripada 36 yang bersetuju menyahut seruan. Jadi katanya waktu itu 21 orang ahli parlimen. Tapi dapatan saya sehingga saat ini seramai 17 ahli parlimen daripada UMNO tidak bersama. Jika ini berlaku, artinya sekarang ni pimpinan Tan Sri Muhyiddin cuma tinggal lebih kurang daripada dalam 90 penyokong kerajaan PN sekarang ni tinggal 89 campur lagi 10, 99. Jadi ini berarti besok Datuk Tan Sri Muhyiddin akan berhadapan dengan hanya berbekalkan 99 sokongan. Dan beliau yakin apabila DAP, tapi DAP maksimum dia boleh dapat pada 10. Jadi 109 tak cukup. Tetapi apakah akan dilakukan ledakan? Apakah dilakukan serang hendap oleh pimpinan daripada Tan Sri Anwar Ibrahim dan kumpulannya terhadap Kerajaan Perikatan Nasional besok? Saya menyangkakan ini tidak akan berlaku awal-awal.
Kerana mereka mau melekakan. Kerana sudahlah sekarang ni atas ketiadaan Datuk Zaid Hamidi yang tak boleh menghadiri persidangan, dan keadaan ini saya nampak ada sesuatu yang akan berlaku paling awal pun hari Rabu. Jadi besok mengikut kerana kerajaan PN sekarang ni dalam keadaan terlalu goyah. Sebab itu ada CSA dah. Masih lagi sekarang saat ini saat saya memberi pencerahan kepada saudara, sedang berlaku tawar-menawar. Masih lagi tawar-menawar. Dan bagi saya besar kemungkinan saya merasakan bahawa dalam tawar-menawar ni ada mereka yang berlakon. Sebab hari ini suka tak suka saudara kena terima hakikat. Ahli-ahli parlimen kita sekarang ni murah sangat nilai mereka. Harga diri mereka boleh dibeli begitu saja. Mereka sudah tak memikir lagi soal rakyat yang diwakili. Mereka sudah melupa soal kemelut kehidupan rakyat yang berlarutan dah 2 tahun ni. Kehidupan yang sukar. Dan sejak Perikatan Nasional membentuk kerajaan dah setahun lebih. Dan orang hilang pekerjaan. Orang tiada pendapatan. Di mana-mana pun orang dah terjerit. Peristiwa ramai bunuh diri, semalam bunuh diri. Dan orang dah hilang pengharapan. Dalam keadaan begini, apakah Kerajaan Perikatan Nasional ini masih lagi mendapat legitimasinya? Saya tidak yakin. Cuma bila akan dilakukan serangan ini? Ini persoalannya. Saudara jangan, masalah sekarang ni ini Abu Ajwad cek Datuk Zahid tu. Tak, beliau bukanlah dia tidak ada disahkan oleh doktornya, tidak. Ini waktu semalam Datuk Zaid Hamidi pergi ke parlimen dan membuat swab test dan diberitahu bahawa ada positif. Sedangkan dia kata tak ada. Tetapi apabila parlimen punya doktor mengatakan tak boleh nak masuk atas alasan itu. Ini masalah sebenarnya saya. Jadi sebab itu saya kerana ni sekarang ni kerajaan yang kita katakan memang rakyat mengakui kerajaan yang gagal hari ini. Sebab Zahid tak boleh, Anwar Musa pula boleh. Apakah Tan Sri Anwar Musa akan memimpin supaya persidangan besok tu jika ada masalah dia akan menjadi ada sokol, ada ketua dan sebagainya? Saya tak tahu. Tapi mengikut perkabaran yang saya dapat, dalam keadaan yang begitu lemah, daripada ahli-ahli parlimen daripada DAP, mungkin mereka berlakon sokong dapat CSA. CSA ni setara ada confident dan dapat ada perjanjian lah. Dalam perjanjian itu mestilah memberuntungkan mereka. Tetapi apakah Tan Sri Muhyiddin benar-benar mendapat sokongan? Saya tidak yakin. Oleh kerana tidak ada usul, kerana persidangan besok selama 5 hari. Ini keadaannya saudara. Dan saya mendapat kabar ledakan besok mungkin awal persidangan tu berlakulah sedikit gegaran, tapi tidak berlaku sebagaimana yang dirancangkan apabila Presiden UMNO tak boleh masuk ke Dewan. Dan ini mungkin dilengahkan pada hari Rabu ataupun waktu pembentangan oleh Datuk Seri Ismail Sabri selaku Timbalan Perdana Menteri yang akan membentangkan tentang proklamasi darurat. Jika ini berlaku, saya tengok dekat sekarang ni berat ni sebenarnya. Apakah minggu inilah minggu terakhir pada Kerajaan Perikatan Nasional? Saya tidak nampak bahawa ia dapat berjalan persidangan besok itu dengan tenang. Tapi permulaannya mungkin lakonan, yes, Ya Muhammad, okey. Sebab speaker pun dalam keadaan yang terumbang-ambing lah besok. Ini gambaran yang saya dapat. Belum lagi ada sebarang notifikasi tentang apa yang berlaku di Ibu Pejabat Barisan Nasional. Mereka sedang tu tengah-tengah bergelut tu, tengah lot of argument. Seandainya Barisan Nasional tarik saja, gone. Tetapi apakah ini akan dilafazkan? Sebab itu saya kata tadi mengikut dari segi atau cara tempat duduk. Tapi tempat duduk pun masih belum disahkan. Mereka masih lagi mengatur tempat duduk. Kononnya Datuk Seri Najib duduk sebelah dengan Najib Hadi, menggambarkan seolah-olah Datuk Seri Najib berada dalam Kerajaan Perikatan Nasional. Saya tidak yakin benda begitu. Hari ini mereka sedang berbincang ni. Bagaimanapun puak-puak PAS je yang kata ini dengan PAS ni, saya tak tahulah. I reserve my comment to PAS lah. Sebab mereka tidak ada ketetapan sehingga saat ini there is no argument, sebab mereka memang selesa
berada dalam kerajaan Perikatan Nasional. Sebab selama hari ini pun mereka tidak menjangkakan mereka boleh mendapat kerajaan, duduk dalam kerajaan. Sebagaimana yang saya nyatakan dapat 3-4 bulan yang dulu, bahawa semua ini perancangannya dari awal waktu tu, waktu Dr. Mahathir sepatutnya dikekalkan, memang PAS menyokong pimpinan Tuan Dr. Mahathir. Bila Dr. Mahathir meletak jawatan, tiba-tiba mereka memilih Tan Sri Muhyiddin. Jadi PAS dan begitulah memang berusaha untuk menjadi kerajaan. Sekarang ini mereka sudah menjadi kerajaan. Apabila mereka berada dalam kerajaan, tentulah mereka mempertahankan, sebab mereka lupa bahawa kerajaan ini akan runtuh pada bila-bila masa. Dan dengan adanya persidangan besok, itu okeylah saya nampak, kerana tidak ada agenda. Besok tidak ada sebarang agenda berhubung usul Datuk Seri Anwar Ibrahim ditolak. Tapi kalau saudara lihat kenyataan daripada Presiden UMNO yang kepada ahli-ahli parlimennya, bahawa ketetapan UMNO ialah tidak menyokong Tan Sri Muhyiddin. Ini jelas. Kalau Tan Sri Muhyiddin dah tidak sokong, maka beliau mengundur diri, maka the entire cabinet turun. Ini gambaran yang saya dapat daripada kenyataan gitu. Dan kita mengharapkan, kita tengok besok apa akan jadi. Saya dah beritahu kedudukan kerusi macam mana, kedudukan kerajaan Perikatan Nasional macam mana, dan saya melihat bersedialah untuk mendengar satu ledakan yang bakal dilakukan oleh kumpulan daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kita tak tahu. Saya cuba berhubung dengan Ibu Mulya Tengku Razali pun belum ada pernyataan daripada beliau. Jadi nampak gayanya menjelang esok hari semua tenang-tenanti, sedangkan rakyat tak sabar-sabar. Jadi pada saudara, stay cool, kita tunggu sekitar jam 12 tengah hari besok apa akan berlaku. Jadi tenangkan fikiran saudara, berdoalah kita agar kita mendapat sebuah kerajaan yang benar-benar prihatin, yang benar-benar menyantuni rakyat. Yang kita mau lihat bahawa janganlah, cukuplah kita noktahkan pada angka 1 juta lebih tu. Jangan berterusan naik sampai 2 juta. Tidak mampu lagi. Dan kita tidak mampu lagi untuk berada dalam keadaan yang total lockdown, yang hilang pekerjaan. Saya minta saudara bertenang. Kita jumpa lagi malam esok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat malam.